Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi. Dengan limpah kurnianya, kita bersiaran lagi dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini. Untuk makluman, program tuition online ini telah memasuki fasa yang ketiga setelah fasa yang pertama dan kedua berjaya dilaksanakan dengan jayanya sebelum ini. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, channel Suara Sunnah serta kru bagi merealisasikan program ini. InsyaAllah pada tengah hari ini saya akan mengisi slot STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia S102 Fiqh, iaitu dengan saya membawa insyaAllah pada tajuk Faslun fi Udhiyah. Kalau kita melihat dalam kitab buku teks, muka surat 262 kalau dalam buku teks. Kalau dalam e-book yang didownloadkan, muka surat 139. Untuk nak download kitab, kalau siapa-siapa yang bukunya tinggal di rumah, kitabnya tinggal di asrama dan sebagainya, bolehlah download di alamat http://cc/f6o6nz, ataupun boleh siapa yang menggunakan komputer dia boleh scan QR code di sini untuk mendapatkan kitab. Saya Ustaz Yasmi bin Yahya, nombor telefon 016-4939-397 daripada Al-Madrasah Al-Alawiyah Adiniyah Arau Perlis. Nombor telefon tu diberikan untuk kalau siapa-siapa yang buat latihan selepas ini, boleh WhatsApp jawapan itu kepada saya. Tak kiralah sama ada pelajar daripada Negeri Perlis sendiri ataupun daripada luar Perlis. Seperti mana yang feedback yang lepas, ada pelajar yang daripada luar Perlis yang menghubungi saya untuk tajuk fiqh ini. Okey. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kita akan masuk dalam tajuk Faslun fil Udhiyah. Sengaja saya tidak membuat kita tekan slide kerana satu, untuk nak memahirkan kepada pelajar membaca kitab yang mana kita katakan kitab asalnya. Kitab asal daripada teks bahasa Arab. Yang ni yang dipentingkan, yang ditekankan oleh Universiti Al-Azhar. Yang mana Universiti Al-Azhar kalau boleh dia nak suruh baca kitab dia. Dia bukan nak suruh kita baca mulakhas yang guru buat dan sebagainya. Untuk nak mencari mana benda-benda penting yang terdapat di dalam isi penting yang terdapat dalam kitabnya. Kita tengok di sini untuk faslun fil udhiyah. Wal udhiyah mushtaqah minad dhahwah. Iaitu udhiyah dia diambil daripada perkataan dhahwah. Summiyat bi awwali zaman, dinamakan kerana pada awal dilakukan udhiyah ini ataupun korban ini, duha, iaitu dinamakan kerana pada awalnya dia merupakan satu pengorbanan. Okey. Lepas itu daripada sini juga kita dapat daripada segi ta'rifnya, pengertiannya yang dikatakan udhiyah. Ma yuzbah minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil 'aid ila akhir ayyamit tasyriq. Yang ni ta'rif daripada maksud udhiyah. Benda ni penting untuk di dalam peperiksaan. Mungkin dia tanya arif al-udhiyah syar'an ataupun mal udhiyah dan sebagainya. Iaitu ma yuzbah, apa yang disembelih daripada an-na'ami, daripada binatang-binatang ternakan. Binatang yang berkaki empat, iaitu lembu, unta, kambing, lembu, unta, kambing yang asalnya tu.
Okey. Taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermula daripada hari raya Aidil Adha hingga akhir hari Tashrik. Takrif itu kalau boleh jawab macam tu, dia boleh dapat 2 markah. Ma yuzbah minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil Aid ila akhir ayyamit Tashrik. Jadi di dalam perenggan itu, faslun fil udhiyah, yang saya tandakan kuning ini merupakan satu benda yang penting untuk dihafal. Okey, ad-dalilu 'alaiha. Seperti mana biasa, bila kita buat satu benda, kita mesti ada dalil. Kita tak boleh kata kita siapa buat udhiyah, kenapa buat udhiyah? Kerana orang pakat buat, saya pun buat. Tak. Dalilnya berdasarkan firman Allah Taala, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhan kamu dan sembelihlah. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau katakan salli, maka salatlah, tu maksudnya salat hari raya. Wanhar itu maksudnya menyembelih binatang korban. Dan hadis Nabi SAW, ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Innaha lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa innad dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Yang ni dalil daripada hadis. Dalil Quran satu, dalil hadis satu yang kita perlu ingat, iaitu tidak ada amalan anak Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu taala daripada menumpahkan darah. Maksudnya melakukan ibadah korban. Sesungguhnya bila kita lakukan korban itu, dia akan datang pada hari kiamat. Binatang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dan darah itu akan jatuh di satu tempat di sisi Allah SWT sebelum dia jatuh di atas muka bumi ini. Maka hendaklah kalian rasa tenang kerananya. Maksud dia, bila seseorang itu melakukan ibadah korban, darah yang memancut jatuh ke bumi ini, pada hakikatnya dia jatuh satu tempat lain di sisi Allah SWT, barulah jatuh ke atas muka bumi ini. Jadi kalau daripada kita lihat daripada segi untuk peperiksaan, untuk poin peperiksaan, dalil 2 kita kena hafal, fasalli li rabbika wanhar, 1, lepas tu dalil daripada hadis, iaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Apa semua ni yang tu nak hafal bagi habis pun tak apa. Kalau nak hafal sampai dekat iraqatid dam, sudah memadai untuk mendapat markah penuh. Yang pentingnya dapat syahid, dapat maksud situ. Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam. Cukup sampai dekat tu. Fasalli li rabbika wanhar, qala Allah taala fasalli li rabbika wanhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam. Cukup situ. Hukmuha, hukum wal udhiyah. Dia kata sini, sunnatun muakkadatun fi haqqina 'alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Fa in fa'alaha wahid min ahlil bait kafa an jami' wa illa fa sunnatun 'ain. Apa maksud dia? Hukum melakukan ibadah korban. Sunnatun muakkad, sunat yang dituntut. Fi haqqina, pada hak kita, alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Atas kifayah kalaulah bilangan ahli rumah tu ramai. Macam mana maksud dia? Kalau rumah kita ni ada kita, ada mak kita, ada ayah kita, ada adik kita, apa semua, dalam satu rumah sunatnya sekok ataupun satu bahagian kena buat untuk ibadah korban. Bukan kata sunat ain, sunat muakkad atas ain, sunat muakkad ni semua satu rumah tu kena buat. Okay, nah? Kita ada ayah kita kena buat satu bahagian, mak kena buat satu bahagian, kita kena buat satu bahagian, adik kena buat satu bahagian. Tak. Sunat dimaksud ni fi haqqina 'alal kifayah, pada hak kita atas kifayah in ta'addada ahlul bait. Kalaulah dalam rumah tu ada 5 orang, cukup satu. Tapi dia kata kat sini, fa iza fa'alaha wahid min ahlil bait kafa an jami'. Kalau seorang buat, memadai kepada semua. Wa illa, dan kalau siapa pun tak buat,
Fasunnatun ain, dia tuntut ke atas setiap orang. Dia macam kita kata fardu kifayah lah. Fardu kifayah tu kalau kita katakan macam sembahyang jenazah. Siapa pun tak mau buat, dosa satu kampung lah. Kan? Macam ni juga, kalaulah siapa pun tak mau buat, siapa semua buat tak tahu je. Dia dituntut atas setiap orang. Tapi kalau ayah kita dah buat untuk melakukan ibadah korban, kita tidak lagi dituntut. Nak buat juga tak apa. Yang tu maksud di sini udhiyah. Jadi hukum dia, kalau kita jawab, kalau ditanya, ma hukmu udhiyah? Al-udhiyah sunnatun muakkadatun fi haqqina alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Fa iza fa'alaha, okay, cukup sampai kat situ. Lepas tu tambah lagi, wa illa fa sunnatun ain. Kalau nak jawab tentu ayat tu habis pun tak ada masalah apa. No, daripada segi hukum, faham no? Seorang sunat yang sangat-sangat dituntut atas kifayah kalau bilangan ahli rumah tu ramai. Tapi kalaulah seorang saja, siapa pun tak buat, dituntut atas setiap orang. Syurutul al-mudahhi, syarat-syarat orang yang nak melakukan ibadah korban ni. Al-mukhatab biha, yang dituntut kepada orang yang nak buat korban. Siapa yang dituntut? Muslim. Satu, saya tulis dalam skrin ni, satu, Muslim. Baligh, aqil, al-mustati'. Orang yang Muslim, Islam, baligh, aqil, yang tu tak payah terjemah lah. Al-mustati', orang yang mampu. Siapa yang mampu ni? Wala budda an takuna fadilatu, hendaklah orang itu dia lebih pada hajatnya dan hajat orang di bawah tanggungannya. Maksud dia ada duit lebih, pada hajat dia pun dia tak ada masalah apa, dia boleh beli makanan ke apa ke, hajat dia boleh terlepas, dan hajat orang bawah tanggungannya. Dia kata sini, wa hadza annahu yakfi an takuna fadilati amma yahtajuhu fi lailatihi wa yaumihi. Yang itu kata lebih tu macam mana? Lebih pada malam dia, lebih pada siangnya. Lebih tu tentu. Bukan lebih tu tak mana? Lebih dekat sampai sebulan lagi. Nanti kalau buat korban ni bulan depan tak ada duit. Tak, dia bukan fikir bulan depan. Dia fikir malam dia, esoknya, okey. Adalah duit untuk buat korban, dia kena buat korban. Ada lebih-lebih untuk abang beli makan apa semua untuk malam tu dan siang tu. Tapi bukan dia fikir untuk lebih tu dalam tempoh yang tempoh sebulan, tempoh seminggu lagi. Tak, itu tidak termasuk. Okey. Dia kata kat sini, wa yanbaghi an takuna fadilati an yaumil aid wa ayyamit tasyrik. Dia kata dituntut jugalah lebih pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Fa innahu waqtuha, dan kerana itu adalah waktunya. Dan sini saya terlupa untuk nak tandakan kuning juga. Kan? Waqtu dhahiyah afdal min sadaqatit tatawwu'. Kurban adalah lebih baik daripada sedekah sunat. Menumpahkan darah ataupun kita katakan kita sembelih binatang korban lebih baik daripada sedekah sunat. Apa maksud dia? Kita pergi beli, kita ambil satu bahagian, kita katakan kita buat korban, kita ambil satu bahagian lembu, lebih baik daripada kita pergi beli daging. Kalau nak kira beli daging lebih banyak daripada kita sembelih lembu. Sembelih lembu satu bahagian 700 setengah. Lebih kurang kita 700 setengah. Beli daging sekilo RM30. Jadi kalau kita kira dengan 700 beli dengan RM700 dengan beli daging banyak lagi nak bagi ke orang. Tapi tak, korban lebih baik daripada sedekah-sedekah sunat. Likhtilafi wujubiha, kerana menjadi khilaf di kalangan pada sebahagian para ulama mengatakan buat ibadat korban ni wajib. Lepas tu dia kata kat sini, wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, bukan orang lain kata, Imam Syafi'i kata, la akhas fi tarkuha liman qadara 'alaiha. Tidak diringankan, tidak menjadi keringanan untuk meninggalkan korban kepada orang yang mampu nak buat korban.
duit ada tapi tak mau buat korban, tidak ada keringanan. Maksud dia kena buat juga. Kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, kata-kata Imam Syafi'i sendiri, dia tak boleh nak buat hujah kata tahun lepas saya buat dah, tahun sebelum tu saya buat dah, tahun ni tak mau buat lah. Duit ada ke tak? Duit ada. Korban bukan ibadat macam haji buat seumur sekali. Korban ibadat itu dibuat setiap hari. Minta maaf, setiap tahun. Buat setiap hari nanya. Kan? Dibuat setiap tahun. Jadi kalau dia tu kaya, dia kena buat. Okey, intaha, selesai. Ai fayukrah lil qadir tarkuha, ataupun dikatakan juga maksud Imam Syafi'i ini makruh kepada orang yang mampu untuk buat korban, tinggalkan korban. Kalau dia mampu, dia tinggalkan, makruh. Okey. Ma yasunnu okey, daripada sini syurutul mudahhi 4 tu kena ingat. Okey, muslim, aqal, baligh, mustati'. Lepas tu yang lain itu kita antara dia yang lain, wa tudhiyah afdal min sadaqatit tatawwu'. Yang ni tak payah hafal, tak apa, cumanya kita boleh buat ayat sendiri kalau dalam periksa. Udhiyah afdal min sadaqah tatawwu'. Lepas tu limaza likhtilafi fi wujubiha, kerana menjadi perselisihan pada kewajipan udhiyah. Jadi dia lebih baik daripada sedekah tatawwu'. Seterusnya, ma yasunnu liman yuridu tudhiyah. Apakah yang disunatkan kepada orang yang nak buat korban? Kalau kita dah berniat, kita nak buat korban, apa yang disunatkan kepada kita? Okey, wa yasunnu liman yuriduha alla yadhila sya'rahu wala zafrahu fi 10 Zulhijjah hatta yudhhi. Orang yang nak buat korban, dia ada cadang nak buat korban, dia jangan potong rambut, jangan potong kuku pada awal sampai 10 daripada 10 Zulhijjah, awal daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, sehingga dia melakukan ibadah korban. Maksud dia daripada apa? Ni bulan Zulqa'dah tu, dia potong siap-siap 1 hari bulan sampailah dia buat, ada mengatakan 10 saja, ada mengatakan 1 sampai dia melakukan ibadah korban. Maksud dia buat korban tu bila? Dia buat korban tu hari raya pertama. Lepas hari raya pertama tu barulah dia boleh potong kuku-kuku dia, dia boleh potong rambut dia, segala apa-apa bulu lah kat badan dia, nak potong janggut ke, nak potong misai ke. Lepas dia buat ibadah korban. Yang tu disunatkan kepadanya. Okey, yang ni pentinglah. Alla yazila sya'rahu wala zafrahu fi 10 Zulhijjah hatta yudhhi wala tajib illa bin nazar. Tak wajib untuk dia buat kalau dia nazar untuk tak buat tu barulah wajib. Wa yasunnu an yazbah udhiyah ar-rajul bin nafsih in ahsana zabhi littiba'. Disunatkan sembelih korban ini tuan korban tu sendiri. Kalau dia ni reti sembelih, kalau dia tengok darah pun dah nak pingsan, jangan duk sembelih lah. Kan? Tengok darah nak jadi takut ke, ketak ke. Kalau dia reti sembelih littiba', kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Ammal mar'ah, adapun perempuan takkan nak pergi sembelih juga kan, nak pergi sembelih, nak pegang pisau, nak pegang tengkok lembu. Fasunnah annaha an tuwakil kama fi majmu'. Sunat bagi perempuan ni wakil ke orang lah, seperti mana dalam kitab Majmu' wal khunsa misluha. Khunsa pun macam tu juga. Dalam fiqah ni dia ada istilah khunsa. Khunsa yang benar-benar khunsa, bukan khunsa jadi-jadian. Kan? Orang kata masa apa? Dekat Perlis ni dekat Perlis ni dia ada saudara dan saudari. Dekat Perlis dia ada saudara. Dia belajar di Kuala Lumpur, tiba-tiba dia jadi saudarai. Bukan jenis saudarai tu. Dia khunsa yang betul-betul khunsa lah. Okay. Macam tu juga khunsa hendaklah wakil. Okay. Wa man lam yazbah li'uzrin aw li ghairiha, kalau siapa yang tak sembelih, lam yazbah li'uzrin aw li ghairiha, li ghairihi. Orang yang tak sembelih kerana keuzuran atau selain padanya lah dia tak boleh sembelih. Fal yashhadha, hendaklah dia menyaksikan.
tengok orang sembelih. Kalau dia orang tak pergi sembelih, kalau kita katakan nak sembelih sekok lembu tu bahagi dengan 7, takkan 7 nak sembelih, berebut nak sembelih kan. Jadi dia saksikan penyembelihan itu. 5 ruwiyal hakim annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin minha ay min damiha yughfaru laki ma salafa min zunubik. Nabi bagi tahu kepada Fatimah, bangunlah, lihatlah kepada korban kamu, bangunlah kepada korban kamu dan saksikan penyembelihan itu, kerana darah yang pertama memancut daripadanya akan mengampunkan dosa-dosa kamu yang sebelumnya. Itu penting. Bila orang nak buat korban, kita kena pergi saksikan orang nak sembelih tu. Bukan bila orang buat korban, habis orang potong daging, kita pergi suar besen. Kan, ada perangai macam tu. Orang buat korban apa tak tahu, suar besen, lepas tu balik pergi ambil ya. Orang dah potong daging apa semua, kita duduk di rumah. Ataupun yang lebih tak kena lagi, suar besen pun tak, telefon hampa main hantar kat rumah aku, nanti aku bayar. Yang tu lagi tak kena lah. Bila korban, kena saksikan penyembelihan. Okey. Jadi di sini, ma yasunnu liman yuridu korban ini, dia kata alla yazila sya'rahu wala zafrahu fi 10 Zulhijjah hatta yudhi wala sampai sini. Seterusnya wa yasunnu an yasbah tudhiyah birrajul bin nafsihi in ahsana zabhi littiba'. Wa amma al-mar'a fa sunnah an tawakkil kama sunnah an tawakkil. Cukup. Perempuan cukup apa ni, sunat wakilkan. Lepas tu kalau orang yang tak boleh untuk korban kerana keuzuran dan sebagainya, falyashhadha, hendaklah dia saksikan. Yang tu mayasunnu liman yuridu tudhiyah. Syartun tudhiyah, binatang-binatang korban. Iaitu na'am. Minta maaf, na'am ni bukan satu. Dia ada 3 noh. Na'am ni binatang ternakan. Syarat-syarat itu adalah binatang ternakan. Satu ni salah dah. Ibil, bakar, ghanam. Iaitu unta, lembu, kambing. Itu syarat-syarat binatang korban. Berdasarkan firman Ta'ala, وَلِكُلِّنْ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Setiap umat ni Allah Ta'ala jadikan penyembelihan untuk mengingati Allah atas apa yang direzekikan kepada mereka daripada binatang-binatang ternakan. Kenapa korban syarat dia 3 benda ni, 3 binatang ni ya? Kenapa? Pasal apa? Korban kita tak boleh nak ambil korban kijang, kita tak boleh nak buat korban ayam. Sedangkan ada dalam hadis tentang orang yang pergi semayang Jumaat lambat dapat korban ayam. Kenapa korban hanya binatang ni? Di sini dia kata li'anna tudhiyah ibadah tata'allaqa bil hayawan fakhtassat bin na'am kazakat. Bin na'mi kazakat. Kerana korban itu ibadat yang berkaitan dengan haiwan. Maka Allah Ta'ala mengkhususkan dengan binatang-binatang ternakan. Macam mana zakat? Zakat pun ada harta yang memang kena zakat, ada harta yang tak kena zakat. Kan? Jadi Allah Ta'ala letakkan macam tu. Orang ada emas banyak, contohlah kita contoh. Orang ada emas banyak, dia tak pakai, dia kena bayar zakat. Orang ada kereta banyak, kereta tu tak pakai, tak kena bayar zakat. Kan? Kereta ada 5 biji kat rumah, naik 2 biji lah. Yang lain habis tak ada road tax apa semua, angin tayar apa semua dah rosak apa, tak kena bayar zakat. Yang tu dia katakan, dia ibadah yang telah ditentukan, ibadah yang berkaitan dengan haiwan, maka dia dikhususkan haiwan-haiwan yang kena zakat. Ada haiwan yang perlu kena zakat. Ada haiwan haiwan yang kena korban. Pasal dia beribadah yang berkaitan dengan haiwan yang tertentu lah yang boleh dikorbankan. Bukan semua haiwan yang boleh dikorbankan. Okey. Ma yujzi fil udhiyah. Apa binatang apa yang boleh diterima dalam
ibadah korban. Wa yujzi fiha minan na'mi, dan diterima untuk binatang-binatang korban ini al-jaza'u minad-dha'ni. Jaza' ni mastakmala sana wa ta'ana fi saniyah. Jaza' daripada dha'ni. Dha'ni ni kambing. Kambing biri-biri. Iaitu kambing itu 1 tahun masuk ke 2 tahun. Yang ni penting lah. Al-jaza'u minad-dha'ni mastakmala sana wa ta'ana fi saniyah. Walau ajza'a qabla tamamis sanah. Kalaulah dia jazak ini dia sebelum tamat sebelum 1 tahun, ai saqatat asnani ajza. Ataupun kalau dia tak sampai setahun, gigi dia luruh. Boleh dibuat korban. Binatang kambing tu tak sampai setahun lagi, gigi luruh dah. Dianggap boleh buat korban. Pasal apa? Kenapa dia anggap tu? Dia kata sini, wa yakuna zalika kal bulugh bis-sin au ihtilam fa innahu yakfi asbaqahuma. Iaitu dia kata bila gigi luruh tu dia macam dengan baligh. Binatang tu macam baligh dah cukup umur dah. Kan? Jadi bila dia cukup umur tu dia bolehlah untuk kita buat korban walaupun tak sampai umur 1 tahun. Kan kita kan ada umur usia baligh. Usia baligh kita katakan umur 15 tahun. Tapi tak sampai 15 tahun ni dia sudah bermimpi. Jadi walaupun kita katakan dia walaupun tak sampai 15 tahun, umur 10 tahun dia dah bermimpi, dia tetap dianggap balik pada umur 10 tahun. Dia tak boleh kata, saya bermimpi dah. Tapi tak sampai 15 tahun lagi. Tak. Dia kira yang mana dulu. Macam tu juga di sini, sanah wa ta'ana fi saniyah, umur setahun masuk ke 2 tahun. Tapi kalau dalam tempoh setahun itu dia belum keluar, dia sudah luruh gigi dia, maka dia boleh dibuat korban. Seterusnya, was-saniyyu minal ma'zi. Was-saniyyu minal ma'zi, iaitu mastakmala sanatain wa ta'ana fi salisah. Yang ni penting istilah-istilah ni, no? Iaitu al-jaza'u minad-dha'ni, jaza'u iaitu setahun masuk ke 2 tahun, as-saniyyu minal ma'zi, 2 masuk ke 3 tahun kepada kambing biasa. Kambing kacang orang kata. Kambing biri-biri setahun masuk 2. Kambing kacang, kambing biasa ni 2 tahun masuk ke 3 tahun. Boleh buat korban. Yang ketiga, as-saniyyu minal ibil. Mastakmala 5 sinin wa ta'ana fi sadisah. Saniyyu minal ibil, binatang tu 5 tahun masuk ke 6 tahun. Was-saniyyu minal baqar. Ibil tadi unta. 5 masuk 6. Lembu. Was-saniyyu minal baqaril insi. Lembu pula mastakmala sanatain wa ta'ana fi salisah. 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu lembu. Jadi kita ada 4. Al-jaza'u minad-dha'ni mastakmala sanah wa ta'ana fi saniyah. As-saniyyu minal ma'zi mastakmala sanatain wa ta'ana fi salisah. As-saniyyu minal ibil mastakmala 5 sinin wa ta'ana fi sadisah. As-saniyyu minal baqar mastakmala sanatain wa ta'ana fi salisah. As-saniyyu ni 2 masuk 3, melainkan al-ibil unta 5 masuk 6. Okey. Lepas tu dia katakan ni wasaniyyu minal baqaril insi. 2 masuk ke 3 tahun baqar insi, lembu yang jinak. Lembu yang kita belah. Wa kharaja biqaidil insi al-wahshi, dan terkeluarlah insi ini wahshi, lembu liar. Lembu liar tak boleh buat korban. Macam tu juga dengan unta liar tak boleh buat korban. Masuklah hutan, terjumpalah lembu. Lembu orang tak belah ni, lembu liar. Ditangkap lembu tu, buat balik, nak buat korban tak boleh. Dia mesti lembu orang belah, lembu jinak. Okey, fala yujzi min udhiyah, dan tidak terima untuk buat lakukan korban. Wa in dakhala fil ismi baqar, walaupun nama dia lembu. Lembu liar tidak boleh buat korban, walaupun lembu juga dia tak ada masalah apa lembu. Tak boleh. Wa tujzi tudhiyah bizaka wa unsa littiba'.
diterima buat korban ni, tak kira lah binatang jantan ke betina ke, boleh buat korban. Wa in kasara nazwan lizakar, walaupun binatang jantan ni dia ada banyak, dia ni buah dia boleh serang apa semua, wa wiladah unsa, dan binatang betina ni boleh beranak dan sebagainya, dia tak kira boleh buat korban. Okey. Na'mul udhiyah bizzakar afdal ala asah mansus. Dia kata melakukan ibadat korban ini daripada binatang ternakan, jantan lebih baik katanya. Lepas tu kerana dagingnya lebih baik. Seperti mana kata Ar-Rafi'i. Dan kalau dalam kitab Majmu', dalam bab hadi, dalam bab sembelihan itu, di sisi Asy-Syafi'i, annal unsa ahsan min az-zakar. Kalau kata Imam Syafi'i pula, dia kata betina lebih baik daripada jantan. Li'annaha artab lahman, kerana daging dia lebih pejal dan sebagainya. Walam yahku ghairuhu wa yumkin apa semua, lepas tu walam yahku anhu wa yumkin hamal al-awwal ala ma idza lam yaksur nazwanihi wasani ala ma idza kasura, yang tu tak ni apa semua. Jadi kalau kan nak kira daripada segi yang mana afdal, jantan ke betina nak buat korban, ada kata jantan, ada kata betina. Yang tu daripada segi ilmu pengetahuan kita sahaja. Tapi kalau nak kata naik dalam periksa CJ tinggi dah, masuk dalam stam periksa, yang tu dia tidak akan ditanya dalam soalan ni. Pasal dia mengelirukan pelajar. Okey. Wa tujzi badanah, dan diterima untuk korban badanah, korban unta dan sebagainya, anishtiraki fiha an sab'ah, dengan kita berkongsi pada tujuh orang. Unta ke lembu ke boleh kita kongsi pada 7. Dia kata kat sini, berdasarkan hadis riwayat Muslim, an Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj wa amarna an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah haji. Maka Nabi SAW mengarahkan kami untuk kami berkongsi pada unta dan lembu, setiap pada kami daripada 7, setiap 7 daripada kami pada seekor unta. Sawa'un, yang ni kena ingat, sawa'un ittafaqu fi naw'in qurbah aw ikhtalafu. Sama ada mereka ini sepakat nak buat korban ataupun tidak. Bahagi 7, kita katakan 7 tumpuk dalam bahasa Melayu kita ni, 7 tumpuk, 7 bahagian. Tak kiralah semua tu nak buat korban ataupun tidak. Saya nak buat korban, dia ni nak buat korban, dia ni nak buat korban, dia ni nak buat akikah, dia ni nak buat kenuri. Boleh kongsi macam tu. Bukan semua tu kena kata buat korban. Tapi waktu tu juga orang nak buat akikahan. Tapi tak apalah, kita nak katakan binatang tu boleh dikongsikan, boleh dikongsi 7 orang, tak kiralah niat masing-masing. Dia ni nak buat korban kan, nak buat apa kan, tak kisah. Kita hanya tengok pada bahagian kita, tidak melihat pada bahagian orang lain. Okey. Seterusnya, wa kama idza qasada ba'dhum tudhiyah wa ba'dhum al-hadi. Sama ada dia sebahagiannya niat untuk nak buat korban, sebahagiannya untuk nak buat bayar dam haji dan sebagainya. Okey. Seterusnya, wa kazalikal baqar, yang tadi unta, begitu juga lembu, tujzi an sab'ah. Boleh bagi pada 7. Li hadis al-mar, berdasarkan hadis yang sebelumnya. Wa tujzi syah, kambing. Minad dha'ni, sama ada kambing tu kambing biri-biri ke au ma'is ataupun kambing biasa, an wahid faqat. Seorang tak boleh nak berkongsi. Walaupun dia beli kambing yang mahal daripada lembu, jamna pari ke apa ke mahal, dia tak boleh nak berkongsi untuk nak buat korban ni, dia hanya seorang. Dia tak macam dengan lembu tadi.
Fa in zabahaha anhu wa an ahli au anhu washtaraka ghairi fi sawabiha jaz. Kalaulah dia sembelih untuk diri dia ataupun untuk keluarga dia dan diri ataupun untuk keluarga dia, dia berkongsi apa semua, berkongsi pada pahala, jaza, harus. Kita buat korban seekor kambing. Tapi pahala kambing ni saya buat korban ni untuk diri saya, untuk anak saya, untuk isteri saya, untuk kongsi pahala boleh. Tapi yang tak boleh dia kongsi duit. Okey. Kita nak buat korban kambing ni, kita kongsi duit ni, mintalah harga kambing tu 700, minta seorang 100 ke, seorang 200 ke untuk nak buat ni, kita buat korban sekali. Yang tu tidak dibenarkan. Bolehnya kongsi pahala. Ini korban untuk diriku, untuk keluarga tu aku, untuk orang-orang yang untuk kaum muslimin. Macam tu boleh. Jaza fa in zabaha anhu au wa an ahlihi au anhu washtaraka wa ashraka ghairahu fi sawabiha jaz. Wa mimma yastadallu bihi bizalik li khabar sahih fi muwatta أن أبو أيوب الأنصاري قال كنا نضحي بالشاه واحد يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة. Okay. وخرج من معين اشتراك عن الشاتين أو مشاعتين itu tidak apa kita katakan daripada segi untuk penilaian periksa tidak ada di situ. Okey, kita tengok sini. Afdal naw' at-tudhiyah. Benda korban yang paling baik, yang mana kita nak, yang kita katakan yang dituntut yang baik. Afdalnya bin nazar, dia ada dua, bin nazar li iqamah syiar, yang kedua bin nazar al-laham. Kalau kita tengok syiar dia, badanah summa baqarah lianna laham badanah aksar min ad-dha'ni. Yang pertama, kalau nazar ila iqamah, kalau kita nazar kita lihat kepada korban ni yang untuk melihat pada syiar. Unta, buat korban unta. Bukan kongsi seorang-seorang. Seorang-seorang buat unta. Kalau tak boleh buat unta, buat lembu seorang-seorang. Kerana daging unta lebih banyak daripada daging lembu dan sebagainya. Begitulah. Kemudian kalau tak boleh itu juga kepada kambing biri-biri, kemudian kambing biasa. Lepas tu barulah berkongsi 7 orang dalam unta ataupun 7 orang pada lembu. Yang ni untuk kita pelajar STAM boleh juga untuk orang lain lah. Jadi nak katakan kalau orang kata nak buat korban ni mana lebih baik? Kalau kita boleh buat seekor lembu, buat seekor lembu lah. Kalau kita tak boleh buat seekor lembu, antara nak ambil satu bahagian daripada seekor lembu ataupun seekor kambing lebih baik daripada satu bahagian daripada seekor lembu. Yang tu. Okey, wa bin nazar laham, kalau kita melihat kepada dagingnya macam mana pula? Falahmud dha'ni khairuha, iaitu kambing biri-biri yang baiknya. Lepas tu wasab'u syiyah afdal minal bananah. Lepas tu dia katakan 7 ekor kambing lebih baiklah daripada seekor unta. Tu dia kata kat sini. Au baqar wasyah afdal min musyarakah fil badanah. Iaitu dia kata kambing lebih baik daripada kita kongsi-kongsi pada unta ataupun lembu. Linfirat, kerana infirat iraqatid dam, kerana kita seorang-seorang boleh keluarkan darah untuk korban tadi. Wa ajma'u ala istihbab as-samin. Semua ulama-ulama bersepakat korban istihbab as-samin, gemuk. Semua sepakat. Jadi jangan kata ambil lembu kurus ni lebih baik tak? Lembu gemuk tu lebih baik. Lepas tu, fasamin afdal min ghairiha. As-samina afdal min ghairiha. Gemuk lebih baik pada yang lainnya. Summa ma taqaddama min afdalah bizzat. Amma fil alwan. Adapun kalau jenis warna. Ada semua pakai korban ni ada banyak, binatang korban ni ada banyak. Nak tengok jenis warna pula. Warna apa yang lebih baik?
Al-bayda afdal. Yang putih lebih baik. Ada orang nak buat korban, kita nak beli lembu korban nanti kan. Bila nak beli lembu korban ni, orang suruh pilih lembu. Harga lebih kurang ya. Cari lembu color putih. Yang tu lebih baik. Kira tu. Jangan duk kata, dalam ni dia kata kira. Ada lebih baik. Dalam fiqahnya ada. Bukan kita katakan saja-saja ni. Tak ada. Memang ada dalam fiqah tu. Was-safra, kemudian kuning. Wal-afra, kemudian dia warna macam warna tanah tu. Kemudian dia ada warna warna merah, kemudian warna kemerah-merahan, kemudian dia warna belang-belang. Afra ni bukan warna tanah, warna macam balak-balak. Okey, summa sauda, kemudian last sekali baru kala hitam. Jadi bila orang buat korban ni kan, kita katakan bila jenis kumpul jenis orang duk kumpul macam masjid duk buat. Masjid ni harga dia 600, masjid ni 700 setengah, masjid ni harga dia 700, masjid ni harga berapa ratus lah, kita kata macam tu lah. Harga tak sama. Lepas tu kita janganlah kata ke orang yang buat mahal tu, hang kena tipu. Masjid aku baik 500 lah, tiba-tiba hang 700 setengah. Dia tu ambil untung lebih. Tak boleh kata macam tu. Kan? Jadi kalau kita benda macam tu, pasal dia ada kategori-kategori dia. Nak buat, kalau boleh kita kata cari tempat yang mahal. Sebab yang tu lah yang terbaik. Adatnya macam tu, tapi tak tahulah kalau kena tipu kan. Tapi adatnya yang mahal itu lebih baik. Okey. Mala yujzi, benda yang tidak diterima dalam korban. Dia ada di sini, dia kata kat sini ada 4, iaitu arba'ul la tujzi fi dhahaya, 4 benda yang tidak diterima dalam ibadah korban ni. Al-aura bayyin auraha, al-arja bayyin arjuha, al-maridah bayyin maraduha, al-ajfa allati dhahaba mukhaha min al-huzal. Iaitu al-aura, saya baca itu pasal untuk mengkaskan masa. Al-aura bayyin auraha, iaitu aura ni maksud dia yang buta, yang jelas kebutaan, yang jelas butanya. Lam tubsir ihda ainaiha, iaitu yang dia tak nampak satu mata dia tak nampak, dia buta sebelah. Wa in baqiya hadqah, walaupun adanya masih ada lagi mata hitam. Iaitu dia kata sini macam mana? Aurak ni dia seolah-olah mata putih dia tu dia menutupi mata hitam dia tu. Jadi dia tak nampak sebelah tu, yang tu binatang tu tak boleh buat korban. Al-arja, iaitu tempang, bayyin arjuha, yang jelas ketempangannya. Maridah bayyin marduha, yang sakit jelas kesakitan dia. Al-ajfa allati zahaba mukhaha minal huzal, iaitu yang terlalu kurus, iaitu yang mana hilang hilang macam gila, dia terlalu dia terlalu kurus lah, yang mana boleh menyebabkan kehilangan akal dia. Minal huzal, yang tu 4 benda tu dia kebab tak boleh. Dan ada lagi wala tujzi juga al-jarba. Jarbak pun tak boleh juga. Jarbak ni maksud dia yang berkorak. Lembu korak. Tak boleh buat korban. Wa in kana yasiran ala wala tujiz wa in kana yasiran ala al-asah, walaupun dia jarbak itu sikit. Korak tu sikit. Kerana dia menyebabkan rosaknya daging dan rosaknya lemak-lemak pada binatang tu. Wal hamil la tujzi kama hakahu majmu'. Dan ada sebahagian pendapat mengatakan hamil, binatang yang bunting pun tidak boleh dibuat korban. Wallahu alam. Yang tu antara benda yang tidak boleh dibuat korban. Seterusnya dia kata sini ma yujzi fi dhahaya, benda yang boleh dibuat korban. Dia punya konsep dia senang. Salamah min kulli aib yanqusul laham aw ghairihi mimma yakul. Selamat daripada setiap aib
yang menyebabkan hilangnya daging. Rosak, hilangnya daging, ataupun yang menyebabkan tak boleh makan. Ataupun rosaknya benda yang boleh dimakan. Benda tu boleh makan tapi tak boleh makan. Disebab rosak. Yang tu, kalau benda tu rosak, tak boleh kita apa? Benda tu tidak, binatang tu tidak boleh dibuat korban. Jadi dia kata kat sini, yujzi al-qasi. Qasi boleh buat korban. Qasi ni apa dia? Qasi ni kalau binatang tu dimandulkan. Kita boleh buat korban. Walau binatang tu mandul, dia jadi gemuk, boleh buat korban. Maksur al-qar. Tanduk patah. Boleh dibuat korban. Tapi kalau ada tanduk, itu afdal, lebih baik. Okey. Lepas tu dia kata kat sini, sebab saya nak cepat sikit masa. Wala tujzi maqtu'ah al-uzun. Tak diterima kalau binatang korban itu terputus telinga. Telinga rabit tak boleh. Tapi kalau telinga koyak, syaqqul uzun atau kharaqaha, boleh buat korban. Bisyartin alla yasqut minal uzun syai'. Dengan syarat dia terkoyak tu, dia tak terkoyak, dia tak terpisah. Kalau koyak terpisah, tak boleh buat korban. Kalau koyak tu masih lagi duduk terlekat lagu tu, boleh buat korban. Lepas tu dia kata sini, wala yadur at-tatrif wa qat'i syai'un yasir min al-iliyah. Apa semua tu tidak ada apa antara benda ni lah. Tapi yang kita katakan untuk pengetahuan ataupun untuk pengingatan, maqtu'al uzun la yujzi, syaqqul uzun yujzi. Seterusnya, waktu sembelihan, wa yudkhilu waktu zabhi min waktu madha qadar salatil rak'atil aid min tulu' asy-syamsi yaumin nahar wa madha qadar khutbatain khafifatain. Iaitu masuk waktu itu madha qadar khutbatain khafifatain. Iaitu masuk waktu untuk buat korban itu, minta maaf, min madha qadratus salatil aid, daripada selepas kadar semayang 2 rakaat semayang hari raya. Lepas semayang raya baru boleh buat korban, dan juga lepas khutbah yang ringkas. Lepas semayang raya, semayang dulu baru khutbah. Lepas semayang raya, lepas khutbah baru boleh buat korban. Kalau sebelum tu tidak boleh buat korban. Okey. Afdal, waktu yang terbaik, lewatkan sampai matahari dah naik, irtifa'u syams, matahari dah naik pada hari raya korban. Khurujan minal khilaf, untuk kita keluar daripada khilaf. Pasal orang Arab, dia cerita di sini sebab orang Arab dia semayang raya tu awal. Habis naik matahari sikit tu dia semayang. Dia tak macam kita nak semayang raya pukul 8.30, 8 suku baru semayang. Kalau kita katakan, kalau waktu kita ni pukul berapa nak semayang raya tu? Orang Arab dia lebih kurang dalam pukul 7 suku, 7.30 tu dia semayang raya dah. Jadi dia kata eloknya pukul 8 macam tu baru semayang kita lakukan ibadah korban. Okey, ma yastahabbu 'inda zabhi, macam mana apa disunatkan ketika mana nak sembelih korban. Dia ada takkan sini 9, ingatlah sekurang-kurangnya 4. At-tasmiyah bi an yaqula bismillah wa la yajuzu an yaqula bismillah wa ismu Muhammad. Kedua, as-salatu ala sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqbalu qiblah, takbir, ad-du'a bil qabul, tahdis syafrah min ghairi muqabalatiha, menajamkan pisau tanpa kita melihat dia, imraruha wa tahamilu zihabuha wa iyabiha, iaitu melalukan pisau tu dia tanpa kita angkat, kita lalukan terus, membaringkan binatang itu sebelah kiri, ikat kambing, ikat lembu dan sebagainya. Yang tu kita katakan antara sunat-sunat melakukan sembelihan. Dia letakkan di sini 9, ingatlah sekurang-kurangnya 4. Okey. Asalnya untuk tajuk udhiyah saya rasa berhenti untuk di sini.
InsyaAllah kalau ada apa-apa, kalau ada persoalan apa semua, boleh hubungi saya seperti mana yang saya letakkan saya letakkan nombor telefon saya, dan soalan pada buku teks itu boleh dibuat dan boleh juga hantar kepada saya melalui WhatsApp. InsyaAllah saya akan semak. Begitu juga tak kiralah pelajar Al-Ma'ad sendiri ataupun pelajar Islahiyah, pelajar Matri ataupun pelajar pada luar pada Perlis. Okey, akhir sekali pesanan saya, #duduk di rumah, #hapuskan COVID-19. Terima kasih, #terima kasih Frontliner, #Perlis mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.